3 darab dengan 2 dapat 6. 3 darab 1 dapat 3. 3 1 dapat 3. Cuba campurkan 6, 6, 6, 18. Campur dengan 6, 24. Jadi sah masalah. Maka harta dia 1 juta. 20,000 juga. Dia tak apa, dia dah rahsiakan ya. Dia rahsiakan harta. Okey. Kita kata harta dia 1 juta, maka 1 juta tadi dibagikan kepada 24. Anggaran tadi lebih kurang apa tuan? 23,400. 809. Okey. Okey, kita ambil itu saja. 23,809 ini akan didarabkan dengan angka-angka ini, akan didarab 6 bagi anak lelaki setiap orang. Kemudian untuk tahu hak suami pendarab 6. Jadi suami dengan anak lelaki dalam kes ni sama banyak. Ya, sama banyak. Anak perempuan dapat setahun pada itu. Jadi isteri pada mazhab kita dia akan dapat nilainya taraf dengan 6 lah. Kalau harta 1 juta lah. Bukan. Ada 41,666. Okey, berapa? 41,666. 41,000. 666. 666. Untuk satu bahagian. Jadi kalau senang kali dengan 3 maknanya 123. 123,000 lah. Yang ni itu kira secara detail menggunakan kalkulator. Jadi Mazhab punya sering begitulah keadaannya. Berapa harta nanti kumpulkan, dibahagikan dengan 24 untuk dapat satu bahagian. Dan setiap bahagian itu akan didarabkan dengan angka. Okey. Ya, simple. Senang je mufalah ini, tapi ramai orang tidak tahu cara, tidak didedahkan cara untuk membahagian. Okey. Ada soalan? Ada. Ya, silakan. Kalau kes wasiat, katalah ibu meninggal, ada 3 anak, 2 lelaki, 1 perempuan. Ya. Dia terus wasiatkan siap rumah bagi anak perempuan, kereta bagi anak bongsu, yang lain-lain tu anak lelaki dan sulung bagi-bagilah. Dia wasiat macam mana bentuk wasiat? Kita kena tanya juga. Wasiat, masuk wasiat tu ada bersurat? Dia panggil 3 anak tu. 3 anak dengar tinggi. Maknanya dia bagi masa hidup. Masa tu. Dia begini ya, dalam kes si mati, kalau dia ada waris, waris ini tidak berhak mendapat wasiat. Itu adalah peraturan. Setiap waris dia dah ada bahagian. Allah Ta'ala dah tetapkan bahagian. Jadi waris tidak boleh mendapat wasiat. Untuk siapa wasiat? Wasiat kita kata yang pertama mendapat wasiat, yang pertamanya anak angkat. Yang kedua yang perlu mendapat wasiat ialah zawil arham. Siapa zawil arham? Orang yang dekat dengan si mati tetapi tidak termasuk dalam senarai waris. Contohnya, orang yang paling dekat dengan si mati, seseorang mati meninggalkan anak, tapi anak dah meninggal dulu, ya, sedia ada, ataupun anak yang ada ni anak kepada anak perempuan, ya, dengan anak perempuan ni ada anak, ya, katakan
anak perempuan ni susah ya. Anaknya ramai. Ya. Yang ni anak lelaki semua ni. Anak lelaki. Artinya ni cucu. Dalam istilah kita kata cucu lelaki. Saya buat cucu lelaki ya. Cucu lelaki, cucu lelaki. Ada 3 cucu lelaki yang merupakan anak kepada anak perempuan si mati. Adakah cucu lelaki ini berhak dapat harta datuk dia? Yang tidak berhak. Ini dipanggil dalam zawil arham, cucu lelaki daripada anak perempuan. Mereka ini tidak berhak. Dapat tak dengan datuk? Dapat saja. Ya, sayang tak datuk pada cucu lelaki, sayang saja. Tapi dapat tak harta? Tak dapat. Datuk meninggal, tinggal harta 1 juta. Kan? Ada adik-beradik kepada datuk, saudara, ibu, sebapa lelaki. Anak-anak lelaki dah meninggal dulu. Ada seorang perempuan. Anak perempuan dapat separuh harta. Separuh harta lagi 500,000 nak pergi ke mana? Akan dapat kepada adik-beradik. Cucu ni? Cucu ni tak dapat. Dia akan dapat harta mak dia. Alhamdulillah ada mak kan, dapat harta mak. Ditakdirkan Allah, mak hanya meninggal. Dalam satu kemalangan, anak perempuan naik kereta dengan bapa dia, aksiden. Dua-dua meninggal. Baik. Anak perempuan ni dapat tak? Meninggal. Anak perempuan bawa kereta, bapa dia di sebelah. Meninggal sama-sama dalam kemalangan. Macam mana nak selesaikan? Dalam kes kemalangan, dianggap meninggal bersama, tidak diketahui siapa meninggal. Suatu penyiasat, kalau kes polis ya, untuk kemalangan, kita kena siasat betul-betul. Masa kemalangan, siapa yang mati on the spot? Katakan anak perempuan mati on the spot. Ayah dia belum mati lagi, bawa pergi hospital, mati di hospital setengah 1 hari kemudian. Maka anak perempuan tadi tidak layak mendapat harta tersebut. Siap. Tak apa. Baik, ini tinggal cucu ni 3 orang. Cucu ni dapat tak? 1 juta ni ke mana? Semuanya dapat adik-beradik. Cucu tak dapat. Sebab mereka termasuk di dalam zawil arham. Dengan sebab itu, wasiat ini penting kalau kita berada dalam kes. Jadi kalau kita dah belajar pada kita dah tahu, kita kena persiapkan. So aksiden orang tak tahu bila boleh aksiden. Dalam kes aksiden mati sama-sama, polis datang tu dah mati dah. Anak mati, bapa pun mati. Jadi tak tahu siapa mati dulu, kan? Maka dia dianggap dua-dua tidak boleh mewarisi antara satu sama lain. Anak tak boleh mewarisi bapa, bapa tidak boleh mewarisi anak. Okey, dalam kes. Jadi jawapan kepada tuan tadi, kalau sekiranya waris, maka waris tidak boleh mendapat hak ada wasiat. Tapi kalau dia dah bagi dulu itu, kita anggap itu pemberian semasa hidup. Pemberian semasa hidup. Kalau dia cakap begitu, selepas dia mati, bila seseorang itu mati, harta yang tinggal dengan 1 juta tadi, milik siapa sekarang harta? Waris lah. Tadi baru meninggal dekat hospital Serdang. Sebelum mati, dia kata ni, duit ni bagi sama banyak ya. Baik. Bila dia meninggal, duit ni kepunyaan siapa sekarang? Kepunyaan waris. Dia dah tak ada hak. Waris terpulang. Katakan adik-beradik dengar, orang perempuan kan, bapak kata bagi sama banyak lah harta tu, dia dah syok dah adik-beradik. Kena tanya adik-beradik lelaki, dia setuju ke tidak? Lelaki kata, tak, saya tak setuju. Saya 2 bahagian. Maka kalau lelaki kata, saya tak setuju, cancel, batal. Tak boleh
setuju boleh lah. Kalau dia setuju boleh lah. Kecuali setuju ya. Lepas tu kena panggil waris tanya, setuju tak bagi sama banyak? Jadi ini isu faraid ini mesti kita tahu bahawa selepas kematian maka harta sudah berpindah daripada milik si mati kepada milik waris. Terpulang kepada si warislah bagaimana nak menentukan sama ada pembahagiannya mengikut faraid atau bagi sama banyak. Kalau lelaki ini setuju untuk bagi sama banyak, bolehlah terbagi. Kalau tidak, maka si balik kepada asal jika terimit luhab bin saya. Ya, jelas. Kita harap minggu depan kita boleh tunjukkan bahagian-bahagiannya. Kalau tak ada Ustaz. Ya, Lupa tu. InsyaAllah. Kalau minggu depan puasa lah kita. Ini kelas yang terakhir saya sebelum puasa. Lepas puasa kita tunjukkan sudah. Saya lupa satu lagi. Berapa yang bulan? Awal bulan 7. Saya ingat bulan dah 7 bulan dah. Saya tak ada lah. Ada lagi. Saya rasa saya pun tak ada. Tak kepada kau. 14 hari bulan. Jadual kita yang akan datang ini ialah 14 hari bulan. Jangan. 14 hari. 14 ya 14 hari bulan 6 ialah merupakan hari Ahad. Sebelum puasa hari terakhir ya. 7 ada lagi. Kalau 7 insya-Allah. Last itu. Last untuk penangguhan kelas ya. Last. Saya tak boleh 7 bulan. Okey. Tapi ada soalan dalam masalah pembahagiannya tak ada. Jadi balik kira Boleh lah. balik kira 4 je lah. Dah tahu dah bahagian tu kira saja. Mudah itu. Okey. Nah, maksudnya kata tadi macam tadi cakap kata waris, maksudnya dia kata dah tabung haji dia nak bagi ke anak yang bongsu tu yang kata apa dia nak buat majlis kahwin anak dia, maknanya terdelit lah, terbatal lah. Betul. Sebab anak adalah waris, maka waris tidak layak mendapat wasiat. Tapi kalau adik-beradik setuju nak bagi, okeylah, bagilah kan. Tapi kalau adik-beradik kata boleh bagi separuh, maka separuh saja dapat. Kalau adik-beradik kata tak boleh, kita kena bagi faraid, maka automatik terbatal wasiat. Kecuali apa yang diberikan dan telah berlaku qada. Maksudnya penerimaan. Maksudnya dia dah bagi duit itu, dah buat pemindahan dalam akaun dia sebelum dia mati, itu adalah pemberian semasa hidup, tidak boleh dinafikan lah. Tapi kalau dia meninggal saja, maka otomatik harta itu kembali menjadi hak waris. Ada kobar Kena kobat, dipanggil istilah kobat, maksudnya penerimaan. diberi dan terima. Katakanlah seseorang ada sebuah rumah tempat dia tinggal. Dia kata kepada anak dia, "Mak, dia kata kau ambillah rumah ni. Lepas aku mati ataupun dia kata aku serahkan pada." Dia akan terus bagi kunci rumah, maka di situ berlaku kobat. Tapi kalau dia kata lepas ni ambillah rumah ni, itu bukan satu pemberian. Selepas itu harta itu kembali menjadi hak waris. Wallahu a'lam. InsyaAllah jelas dalam masalah ini. Saya sebenarnya setiap kali kelas ni cuba nak kontrol masa tuan-tuan, tapi nampaknya sekali-kali yang keempat masih gagal. Selalu pukul 9 tu baru nak jadi. Jadi mohon maaf sekiranya saya memanjangkan kalam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul hadza wa astaghfirullahal azim. Wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.